Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat belaka ya. Okey, hari ini cikgu akan kongsikan bab 2 matriks bagi matematik KSSM tingkatan 5. Standard kandungan yang kedua iaitu operasi asas metrik. Kali ini cikgu akan bincangkan standard pembelajaran yang kedua iaitu mendarab metrik dengan suatu nombor. Okey, jadi tunggu ya. Okey, terima kasih kerana masih bersama cikgu. Okey, seperti yang cikgu janjikan, kita akan tengok standard pembelajaran yang kedua daripada standard kandungan yang kedua, iaitu mendarab metrik dengan suatu nombor. Okey, jadi bagaimana kita nak mendarab metrik dengan satu nombor? Okey, contohnya yang cikgu tulis kat atas ini, katakan A itu adalah matriks. Jadi kalau kita darabkan matriks A dengan 3, bagaimana kita nak laksanakan pendaraban ini? Okey, sebenarnya kamu boleh ingat balik, kalau 3A sebenarnya kita boleh macam A tambah A tambah A lah. Okey, ataupun kita panggil ini penambahan berulang lah kan. Okey, jadi kalau A itu kita tahu dia adalah matrik yang atas ni kan, negatif 3, sifar 5, 4, jauh sikit lah. Okey, jarak sikit. Pastikan bila kita tulis matrik ni, dia nombor tu ada jarak. Tambah negatif 3, sifar 5, 4, dan seterusnya kita tambah lagi. Negatif 3, sifar 5, 4. Okey, jadi sebenarnya apa yang kamu ingat, kalau masih tentu dah ingat lagi kan, macam mana kita nak tambahkan tolak yang melibatkan matriks kan. Jadi unsur yang sepadan yang kita tambah lah, negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 lah. Okey, dan yang unsur yang ni sifar tambah sifar tambah sifar lah. Okey, itu dah habis dah. Dan yang bawah 5 tambah 5 tambah 5, yang unsur baris kedua, lajur kedua ni 4 tambah 4 tambah 4 lah. Ataupun ini kita boleh tukar balik sebagai, tengok kecilkan dia balik. Ini kalau kita tulis sebagai 3 darab negatif 3, yang sana 3 darab sifar. Okey, belakang cikgu. Okey, yang sini 3 darab 5. Okey, yang satu lagi 3 darab 4 lah. Tengok. Jadi apa kesimpulan yang kamu boleh buat daripada aktiviti yang kita lakukan ini? Okey, jadi pendaraban matriks tu boleh dilakukan dengan menambah penambahan berulang, ataupun kamu nampak macam kita darabkan nombor ni, yang dipanggil ada nama dia nanti, dengan semua unsur yang di dalam matrik ni, yang ni. Okey, ini. Okey, jadi secara umumnya bila kita lakukan pendaraban yang melibatkan matriks dan dengan satu nombor lah. Okey, contohnya dengan satu nombor ni, katakan sini matriks A adalah A, B, C, D dan N adalah satu nombor. Dan bila kita darab dia, kita tulis dalam bentuk matriks ni, tengok kita akan dapat hasil darab nombor tersebut dengan semua unsur dia lah. Okey, NA, NB, NC, ND. Tadi N cikgu kata kan, N ni dikenali sebagai skala, dan proses pendaraban ni kita kenali sebagai pendaraban skala. Okey, bagus. Okey, jadi tak susah kan. Okey, konsepnya mudah aja. Okey, jadi jom kita tengok beberapa contoh supaya kamu lebih faham. Okey, contoh soalan yang pertama ni, 1A ni, bagaimana kita nak tentukan hasil darab matrik inilah. Okey, 4 dalam dia matrik sifar 4, 8, negatif 9, 3.5. Jadi seperti yang tadi kita bincangkan, jadi kita boleh tulis 4 darab sifar perpuluhan 4, 4 darab 8, tutup balik untuk matriknya, 4 darab negatif 9, 4 darab 3.5 lah. Okey, dan kamu selesaikan operasi darab yang di dalam tu. Jadi ini 1.6, jaga sikit ni, nampak dalam 1 4 kali 8 32. Ini
negatif 36 kan, 9 kali 4 36. Ini 2 4 3 12 14 lah. Okey, betul tak? Okey, bagus. Okey, next kita tengok satu contoh lagi sebelum kamu nanti ada soalan yang jom cuba, kamu boleh cuba dululah. Okey, ini contoh ya. Okey, sekarang ni nombornya dalam bentuk pecahan lah. Okey, nombornya dalam bentuk pecahan ni kan, 1/2 tu, n di luar tu pecahan lah, ataupun n tadi yang kita bincangkan lah. Tak ada masalah. Okey, apa yang kamu lukis sama juga, 1/2 darab 12, 1/2 darab dengan negatif 20. Okey, ini matriks. Yang ini baris kedua ni, 1/2 darab negatif 6, 1/2 darab 16. Okey, dan baris ketiga 1/2 darab 8, 1/2 darab 2 lah. Okey, seterusnya kita tengok, kita memudahkan lah. Ini macam 12 bagi 2 kan, 6, negatif 10, negatif 3, 8, 4, 1. Okey, mudah ya kan. Okey, kena mahir sifat lagi cepat. Okey, kalau kamu nak mahir sifat lagi cepat. Okey, tengok ada. Okey, jadi itu contoh pendaraban satu matriks dengan satu nombor, ataupun kita panggil pendaraban skala lah. Okey, sebenarnya cikgu nak bincangkan satu lagi hukum yang, kalau masih ingat video cikgu yang sebelum ni, cikgu dah bincangkan hukum kalis tukar tertib, hukum sekutuan yang melibatkan penambahan dan penolakan lah. Okey, jadi hari ini cikgu tambahkan lagi, sebab dia ada pendaraban matriks dengan satu nombor ni, iaitu hukum kalis agihan. Untuk hukum ni kita nak tengok sama ada penambahan dan ini tengok pendaraban skala ni. Okey, matriks penambahan, matriks mematuhi hukum kalis agihan lah. Okey, dan juga begitu juga dengan penolakan. Okey, yang pertama ni kita mula dengan untuk mudahkan kita nampak dia punya ni, kita tentukan H dia sama dengan 2 lah. Okey, supaya lebih mudah kita nampak dia punya nilai dia nanti. Okey, jadi kat sini kita mula dengan sebelah kiri ni, H ni, H matrik A tambah matrik B. Jadi H tu 2, matrik A tambah B ni dalam ni kan, sebab dia dalam kurungan ni, kita buat kurungan yang besar dulu. Okey, tak cantik lah. Okey, okey, yang ni 2, 7, 6, 11 tambah matrik B negatif 4, 3, 5, 8 lah. Okey, dan tutup balik kurungan lah. Jadi kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Kamu akan dapat 2. Okey, cikgu boleh cepat kot. 2 tambah negatif 4, negatif 2, 7 tambah 3, 10, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 8, 19. Dan cuba kita darabkan, masuk balik pendaraban skala tadi, ingat lagi. Okey, bagus. Negatif 4, 20, 22, dan ini 38 lah. Okey, ini maksudnya sebelah ini kita dah dapat negatif 4, 20, 22, 38 lah. Okey, dan kita nak tengok sama ada sama atau tak sama. Okey, sebelah sini pula. Jadi kita cuba yang sebelah sini pula. Cikgu tulis dia 2 kali matrik A, 2, 7, 6, 11 tambah dengan 2 darab matriks B, negatif 4, 3, 5, 8. Okey, yang ni kamu selesaikan. 2 darab 2, 4, 2 kali 7, 14, 2 kali 6, 12, 2 kali 11, 22 tambah negatif 8, 6, 10, 8, 16. Okey, dan operasi tambah ya. Okey, tambah yang sebelum ni kita belajarkan. 4 tambah negatif 8, negatif 4. 14 tambah 6, 20. 12 tambah 10, 22. 22 tambah 16, 38. Jadi sama tak? Sama kan? Negatif 4, 20, 22, 38. Jadi kita boleh kata penambahan dan ini ada pendaraban skala ni, penambahan yang melibatkan pendaraban skala ni mematuhi hukum kalis agihan, sebab dia sama ni. Okey, mematuhi.
Next kita tengok adakah juga penolakan juga mematuhi hukum kalis agihan ni. Okey, seperti tadi juga kita cuba juga. Okey, sebenarnya kamu pun dah tengok juga macam mana lakukan operasi pendaraban matriks, okey, pendaraban skala lah kita panggil. Okey, jadi ini cikgu mula dengan yang ni lah, 2A tolak B. Okey, 2 jadi matriks A, 2, 7, 6, 11, 6 tolak matriks B, negatif 4, 3, 5, 8. Okay, kita lakukan operasi tolak dulu dalam kurungan tu. 2 tolak negatif 4, 2 tambah 4 kan, 6, 7 tolak 3, 4, 6 tolak 5, 1, 11 tolak 8, 3. Jadi kita darabkan ni pendaraban skala tadi yang kita dah belajar. Kamu akan dapat 12, 8, 2, 6. Okey, jadi untuk ini 12, 8, 2, 6. Okey, tengok adakah sama dengan sebelah dia pula. 2 kali sebenarnya ini 2A tolak 2B lah. Okey, ini bawah ni sama dengan 2, 7, 6, 11 tolak 2 kali negatif 4, 3, 5, 8. Okey, dan darab skala dulu. Maksudnya yang ni kita darab dulu. Okey, 4, 14, 12, 22 tolak negatif 8, 6, 10, 16. Okey, dan kita tolak 4 tolak negatif 8, 4 tambah 8 jadi 12 lah. 14 tolak 6, 8. 12 tolak 10, 2. 22 tolak 16, 6. Jadi tengok sama kan. Okey, jadi kalau sama apa maksudnya? Penolakan metrik juga mematuhi hukum kalis agihan. Okey, untuk hukum kalis agihan ni bagi penambahan dan penolakan mematuhi hukum kalis agihan. Jadi tak payah risaulah, kamu boleh kira macam ni ataupun macam sebelah sini. Okey, seterusnya kita cuba beberapa soalan. Okey, kamu boleh cuba dulu sebelum cikgu ataupun tengok dulu, nanti kamu cuba kemudian lah. Okey, kalau nak cuba dulu kena pause dulu video cikgu lah. Okey, okey, cuba yang pertama. Okey, soalan ni macam songsangan sedikit lah. Okey, sebelum ni diberi nombor darab dengan satu metrik, kita cari pendaraban skala, tapi sekarang ni diberi metrik tunggal, kita nak tulis dia sebagai pendaraban skala. Jadi untuk jawab soalan ni sebenarnya kita kena cari faktor sepunya terbesar bagi keempat-empat unsur yang di dalam metrik ni lah. Ingat lagi. Okey, kamu boleh guna pendaraban pembahagian berulang ni untuk mencari faktor sepunya terbesar, okey, atau faktor sepunya bagi keempat-empat nombor dia lah. Okey, ni. Jadi tengok, kalau ini digit di belakang dia sifar dan 5 mestilah bagi 5 kan. Negatif 10, 7, 9, negatif 3. Dan kalau tengok sekarang ni dah tak ada faktor sepunya lah bagi keempat-empat nombor yang bawah ni. Jadi FSTB dia yang terbesar 5 je lah. Jadi apa yang kamu tulis adalah okey, kita boleh tulis macam ni lah, 5 darab negatif 10. Ini 5 darab 7. Yang sebawah ni 5 darab 9, 5 darab negatif 3. Dan untuk menulis sebagai pendaraban skala, tengok faktor sepunya tu kita keluarkan. Jadi yang dalam dia tinggal yang lain lah, maksudnya kita dah keluarkan ini semua kan. Jadi 9 negatif 3. Dan kita semak balik, tengok 5 darab negatif 10 negatif 50, 5 darab 7 negatif 35. Okay, 5 kali 9 45, 5 darab negatif 3 negatif 15. Okay, dah mudah ya kan. Okay, tak ada masalah. Okay, next kita cuba contoh yang kedua. Okey, sekarang ni dia ada 3 skala. Okey, skala yang pertama 0.2, skala yang kedua 7, skala yang ketiga 1/4 lah. Jadi kita nak selesaikan operasi bergabung ni lah, yang melibatkan operasi tolak dan tambah. Okey,
tak ada masalah. Apa yang kamu selesaikan dulu adalah kita lakukan pendaraban skala dulu. Okey, untuk kali ini kita tulis dulu ke 0.2 darab 30, 0.2 darab negatif 15. Okey, tolak 7 darab 0, 7 darab 5, dan tambah yang belakang ni 1/4 darab negatif 16. Ini 1/4 darab 48 lah. Okey, dan cuba mudahkannya. Negatif cos 0.2 darab 30, kamu akan dapat bawah. Itu pun tak ingat lah. Okey, 0.2 darab 30, 6 kan, 6 lah. Okey, 6. Okey, yang ni 0.2 darab negatif 15 mesti nak negatif 3 separuh daripada sini lah. Okey, boleh gunakan kalkulator juga. Okey, sebab tu jadi cikgu kata kalau mudah, kalau kamu bahir sifar cepat kamu dapat. Ini sifar 35. Okey, yang ni tambah, ini negatif 4, yang ni 12. Okey, seterusnya kita lakukan seperti yang sebelum kita belajar ni lah. Okey, penambahan dan penolakan matriks lah. Okey, boleh terus tulis macam ni ataupun okey, kalau nak tulis macam ni dulu pun boleh. 6 tolak 0 tambah negatif 4. Okey, negatif 3 tolak 35 tambah 12 lah. Okey, dan tulisnya sebagai matrik tunggal lah jawapan dia. 6 tolak 0, 6 tolak lagi 4 jadi 2. Negatif 3 tolak 35, 38 tambah 12, 8 tolak 2, 6. Ini 26, negatif 26 lah. Okey, okey, bagus kan. Okey, next kita tengok. Okey, contoh soalan yang ketiga ni yang melibatkan pendaraban skala lah. Okey, ini 4R tambah matriks 9 sifar 2 negatif 3 sama dengan negatif 3, 4, 10, 1 lah. Jadi kita nak cari apakah matriks R lah. Okey, okey, untuk ini daripada persamaan diberi itu, kamu patut tahu kita boleh ubah macam ni kan. Matriks yang diberi itu negatif 3, 4, 10, 1 sini. Okey, ini tambah ni kita nak hapuskan sebelah kiri ni, kita tolak sebelah sini, jadi sebelah kanan bagi kita kena tolak jugalah. Okey, ataupun kamu nampak macam cikgu ubah dia lah, sebenarnya kita tolak kedua-dua belah dengan matrik tersebut lah. Okey, dan kita selesaikan ini dulu. Penolakan biasalah. Negatif 3 tolak 9 negatif 12 kan. Okey, 4 tolak 0, 4. Cikgu dah terus tulis tolak ya. Okey, 10 tolak 2, 8. Jaga sikit takut macam ni ya. 1 tolak negatif 3 jadi 4. Okey, jadi kamu akan dapat ini 4 darab dengan matrik akan sama dengan ini ya. Okey, kalau kamu nak guna contoh soalan yang pertama tadi, jom cuba yang pertama tadi pun boleh juga. Maksudnya kamu tulis matrik tunggal ni sebagai hasil darab 4 dengan apalah. Okey, ataupun kita keluarkan 4 daripada nombor ni, kita tulis dia dan kita dapatlah matrik R tu. Okey, tapi kat sini cikgu nak guna satu cara yang lain, iaitu kamu kena tengok, ingat ni. Okey, kalau sebelum ni kita belajar kan 4R sama A, ni persamaan linear ni. Jadi R ni sama dengan A. Maksudnya kita nak mudahkan, kita bahagi 4 ke kedua belah kan. Ini bahagi 4, jadi ini pun bahagi 4. Sebelah sini bahagi 4, dia akan dirampat lah. Okey, dan kita boleh tulis sebagai 1/4 darab dengan A lah, matrik A kan. Sebab sini kita cakap tentang A kan, matrik lah, A tu matrik. Jadi kat sini jadi kita nak dapat R tu macam 1/4 darab negatif 12, 4, 8, 4. Okey, kamu selesaikan. Tulis kat sini ikutlah. Okey, boleh darab terus tak? Kalau tak boleh, kita tulis dulu 1/4 darab negatif 12, 1/4 darab 4, ini 1/4 darab 8, dan 1/4 darab 4 lah. Okey, dan ini boleh selesaikan. Apa jawapan dia? Cikgu guna pen lain sebab dah
ruang dah tak cukup kat sana. Okey, cikgu tulis kat atas ini jawapan dia. Ataupun cikgu tutup dulu muka cikgu sekejap, nanti kamu tengok. Okey, ada. Okey, ataupun cikgu ubah belah sini lah. Okey, cikgu ubah belah sini. Okey, dan jawapan dia. Okey, ini negatif 3 1 2 1. Okey, ini jawapan dia lah. Okey, tak susah kan. Okey, next kita tengok lagi, ada lagi. Okey, ada lagi beberapa soalan lagi. Satu soalan lagi, soalan yang melibatkan kita kata penyelesaian masalah lah. Okey, masalah yang melibatkan dua benda kat sini. Okey, satu pendaraban tu, dan satu lagi persamaan metrik lah kan. Kat sini dia panggil persamaan metrik. Kalau tak ingat, cikgu dah bincangkan dalam video cikgu yang terdahulu lah, boleh rujuk balik nanti. Okey, jadi untuk jawab soalan ni, okey, ini tak boleh tulis kat sini tak, kena ubah dulu. Okey, jadi kita ringkaskan ataupun mudahkan di sebelah kali ni, mudahkan metrik yang ada ni dululah. Okey, jadi ini kita akan dapat 4x sifar negatif 2, yang ni kita darabkan dalam dia. 3 darab 2 6, 3 darab negatif 5 negatif 15, 3 darab 1 negatif 3, 3 darab sifar 3 darab sifar lah. Okey, ini negatif 2 6 y negatif 2. Okey, yang ni sebelah kiri ni kita boleh mudahkan lagi, jadi kita tulis dia sebagai bentuk mudah lah. 4 tolak 6 x tolak negatif 15. Ini sifar tolak negatif 3. Dia sifar ni lagi nampak macam 6 pula. Okey, dan ini negatif 2 tolak sifar lah. Yang ni akan sama dengan negatif 2 6y negatif 2. Okey, jadi kalau kamu sampai ke peringkat ni, okey, yang pertama ni kita dah ringkaskan, pemudahkan. Okey, kamu akan dapati satu konsep lagi yang kita perlu gunakan, iaitu konsep metrik sama lah. Kalau kamu tengok ini 4 tolak 6 kan sama dengan negatif 2, betul tak? Okey, ini pun sama, negatif 2 tolak sifar akan sama negatif 2. Jadi untuk cari nilai x ni, kita guna inilah, x tolak negatif 15 sama dengan 6 ni kan. Okey, jadi kita cuba itu. Okey, tengok tak cukup tempat, kita tulis macam inilah. Jadi kita akan dapat x tolak negatif 15 sama dengan 6, x tambah 15 sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 tolak 15 sama dengan negatif 9. Okey, okey, dan seterusnya untuk y pun sama juga kan. Ini kan sifar tolak 3 tolak negatif 3 ni sama dengan y ni kan. Jadi kita tulis tu sifar tolak negatif 3 sama dengan y. Jadi y sama dengan sifar tambah 3, jadi 3. Okey, jadi kita buat kumpulan dia, x sama dengan negatif 9, y sama dengan 3. Jadi tak susah. Okey, okey, jadi sekian dulu perkongsian cikgu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kepada yang belum kepada mereka yang belum menekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe sebagai sokongan dan motivasi kepada cikgu untuk menghasilkan video yang lebih baik lagi lah. Okey, boleh komen juga untuk penambahbaikan. Okey, jadi kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Bye.